Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan analisis borang soal selidik bagi subjek Falsafah Ilmu USK 20102 di bawah naungan Encik Muhammad Syariman bin Abu Bakar. Kumpulan 1 terdiri daripada saya, Nur Fatihah binti Abdullah, E21A0600, Nur Aina Solehah binti Sabri, E21A0582 dan Nur Syazarina binti Muhammad Sayuti, E21A0627. Untuk tugasan kali ini, kami telah memilih subjek pengenalan kepada geosains yang telah diambil oleh pelajar geosains di bawah Fakulti Sains Bumi. Pengenalan kepada geosains adalah satu bidang kajian saintifik yang berkaitan dengan sains bumi. Ianya merangkumi pelbagai bidang-bidang seperti kejuruteraan, geologi, geofizik, hidrogeologi, geologi alam sekitar, geologi warisan, geologi marin, geologi petroleum dan kimia bumi. Pengenalan kepada geosains melibatkan penyelidikan saintifik bumi, termasuk komposisi, sifat-sifat fizikal, struktur, evolusi, sejarah tektonik dan sumber asli iaitu sumber geologi yang terkandung di dalamnya. Aktiviti geosains antara lain termasuk pemetaan geologi, hidrogeologi atau kajian air bawah tanah, geologi kejuruteraan, geologi alam sekitar dan geologi warisan. Untuk soal selidik yang telah kami jalankan, kami mendapati seramai 11 responden yang telah menjawab penyelidikan kami. 81.8% daripadanya ialah perempuan, selebihnya 18.2% ialah lelaki. Kesemua responden kami adalah berlingkungan umur 20 hingga 25 tahun. Seterusnya, carta ini menunjukkan tentang keputusan bagi kajian soal selidik ini berkaitan soalan adakah responden faham tentang subjek pengenalan kepada geosains ini. Berdasarkan carta ini, sebanyak 22.2% atau seramai 2 orang telah menjawab tidak dan 11.1% atau 1 orang telah menjawab tidak tahu. Ini bermaksud responden tidak mengetahui dan tidak memahami tentang subjek pengenalan kepada geosains ini. Dan selebihnya adalah sebanyak 11.1% atau sejumlah 1 orang telah memberi jawapan yang menunjukkan mereka memahami tentang subjek ini. Antara jawapan tersebut ialah belajar tentang batu, geografi, kajian terhadap lapisan permukaan bumi, mengenai proses batu bata, mengenai sains dalam geografi, merupakan satu kajian saintifik yang berkaitan dengan sains dan bumi. Seterusnya, bagi soalan adakah wajar subjek geosains ini diterapkan semasa peringkat sekolah, keputusan yang diberikan oleh responden dapat dikategorikan kepada 2 kategori, iaitu wajar dan tidak wajar. Bagi keputusan wajar, responden memberikan penjelasan seperti untuk mendedahkan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam tentang geosains kepada generasi akan datang, kerana subjek ini berkaitan dengan sains, kerana murid dapat mempelajari banyak tentang ilmu mineral dan batuan, kerana peluang kerja yang meluas serta perlu tahu bentuk muka bumi, batuan yang ada di dalam dan di luar perut bumi, agar pelajar terdedah akan kepentingannya sejak dini hari dan untuk memberi pendedahan awal tentang sifat semula jadi permukaan bumi. Bagi kategori tidak wajar, responden menjawab seperti sukar difahami bagi pelajar yang baru mengenali subjek ini dan terlalu sukar untuk pelajar sekolah. Bagi soalan adakah ilmu geosains saling berkait dengan ilmu falsafah, majoriti responden telah menyetujui bahawa ilmu geosains saling berkait dengan ilmu falsafah. Berdasarkan carta tersebut, sebanyak 45.5% atau sejumlah 5 orang telah menjawab ya. Responden telah memberikan sebab mengapa mereka bersetuju bahawa ilmu geosains saling berkait dengan ilmu falsafah. Antara sebabnya adalah
Melalui subjek ini, pelajar dapat belajar cara menghargai bumi. Subjek ini juga turut berkait dengan moral sesuatu perkara dan ilmu sains turut berlandaskan kepada ilmu falsafah. Seterusnya, bagi soalan adakah ilmu geosains ini penting kepada kehidupan manusia, responden telah memberikan huraian mengapa ilmu ini penting buat kehidupan manusia. Antara jawapan tersebut adalah ilmu geosains ini dapat memudahkan pengendalian mengenai sesuatu objek. Selain itu, ilmu ini juga dapat mengetahui struktur yang ada di dalam lapisan bumi bagi memajukan kehidupan manusia. Bukan itu sahaja, melalui ilmu ini, manusia boleh menerapkan dalam kehidupan seperti mereka yang mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan geografi, geologi, tanah dan sains. Dan manusia juga akan menjadi lebih peka tentang struktur batuan, hazard sesuatu kawasan. Dan ilmu geosains ini juga dikatakan penting kepada kehidupan manusia kerana ia penting buat beberapa perkara seperti bagaimana kristal itu terhasil. Antara huraian lain yang diberikan oleh responden bagaimana ilmu geosains ini penting kepada kehidupan manusia ialah kerana ahli geologi akan mengkaji tentang bencana alam, minyak, emas dan sebagainya yang penting untuk hidup dalam kesejahteraan dan keselesaan. Responden juga mengatakan ilmu ini penting kerana segala aktiviti yang dilakukan oleh manusia bergantung atau berkait dengan ilmu geosains. Selain itu, responden turut mengatakan ilmu ini penting kerana supaya manusia dapat mengaplikasikan dalam kehidupan mereka untuk melakukan aktiviti yang berkaitan dengan geosains seperti kandungan mineral yang terdapat dalam tanah untuk dijadikan tempat pertanian atau menjalankan aktiviti hidrologi untuk digunakan dalam kehidupan harian manusia. Seterusnya, bagi soalan bagaimanakah konsep yang digunakan dalam subjek geosains dapat memberi kelebihan tentang pengetahuan masyarakat, responden telah memberi penjelasan tentang konsep yang digunakan oleh subjek ini seperti mendedahkan subjek ini kepada orang ramai. Melalui pendedahan subjek ini kepada orang ramai, masyarakat dapat mengetahui apakah kelebihan, kesan dan intipati berkaitan subjek tersebut. Selain itu, konsep yang digunakan oleh ilmu ini adalah menggunakan ilmu mineral dan batuan sebagai tunjang utama untuk memperkenalkan susur galur sesuatu barangan. Selain itu, adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Itu sahaja, konsep yang digunakan adalah seperti penerapan subjek geosains atau geografi dalam kehidupan masyarakat dari peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah dapat membantu dalam memberi ilmu pengetahuan seperti bahan-bahan yang terdapat di dalam kandungan tanah dapat digunakan sebagai tanah yang sesuai untuk bercucuk tanam. Masyarakat juga akan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bahan-bahan hasil daripada aktiviti pelembungan mengikut jenis serta kegunaannya. Seterusnya, bagi soalan adakah pembentukan bentuk muka bumi mengubah cara hidup manusia, keputusan yang diberikan oleh responden dapat dikategorikan kepada dua, iaitu ya dan tidak. Bagi responden yang menjawab ya, menurut responden, pembentukan bentuk muka bumi mengubah cara hidup manusia adalah seperti boleh memberi kesan kepada kehidupan manusia. Setiap bentuk muka bumi ada kelebihannya tersendiri, seperti manusia dapat pergi ke tempat bentuk muka bumi seperti tanah tinggi, seperti pusat pelancongan. Selain itu, menurut responden, pembentukan bentuk muka bumi yang mengubah cara hidup manusia adalah kerana terdapat bentuk muka bumi yang berbukit dan tidak rata. Seterusnya, majoriti responden telah menjawab ya bagi soalan adakah pandangan ahli falsafah dapat membuktikan bahawa subjek ini memberi kesan terhadap alam sekitar. Responden memberikan huraian seperti jika penggunaan yang berlebihan, ia akan memberi kesan yang negatif terhadap alam sekitar. Sebagai contoh, pelembungan timah akan menyebabkan jerebu untuk masyarakat setempat. Namun, ia juga memberi kelebihan seperti masyarakat dapat mengetahui apa yang tersembunyi di dalam perut bumi. Selain itu,
Jawapan yang diberikan oleh responden adalah subjek ini banyak memberi kesan positif dan negatif kepada alam sekitar. Contohnya, kesan negatif. Contoh kesan negatif yang berlaku ialah pencemaran air apabila melakukan aktiviti pelombongan. Manakala kesan positif ialah dapat membantu memelihara kembali pencemaran air yang berlaku melalui cara-cara menentukan sifat dan ciri-ciri tersebut, kemudian melakukan kaedah pengawalan semula. Seterusnya, pembentukan plate tektonik merupakan salah satu subtopik tentang geosains. Ia akan berlakunya tsunami atau gempa bumi berikutan peristiwa tersebut. Adakah ahli falsafah dapat mengubah stigma masyarakat tentang kejadian gempa bumi rentetan daripada pembentukan plate tektonik tersebut? Majoriti responden memberikan jawapan ya, namun terdapat juga responden yang menyatakan tidak. Bagi jawapan ya, responden memberikan alasan bahawa ahli falsafah boleh mengubah stigma masyarakat dengan memberitahu kelebihan lain tentang kejadian plate tektonik. Plate tektonik ini bukan hanya menyebabkan berlakunya gempa bumi atau tsunami, namun ia juga dapat berlakunya aktiviti gunung berapi. Kebaikan bagi aktiviti gunung berapi adalah dapat menyuburkan tanah bagi aktiviti pertanian untuk manusia. Namun, ada juga yang memberikan alasan bahawa pergerakan tektonik ini adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Jadi, masyarakat akan diuji dengan kuasa Allah, iaitu dengan pergerakan tektonik ini. Okey, soalan seterusnya adalah tentang pembentukan bentuk muka bumi telah mengubah cara hidup manusia. Adakah pandangan ahli falsafah dapat menjadi sumber inspirasi dalam pelbagai aspek kehidupan manusia? Majoriti responden menjawab ya, namun terdapat juga yang memberikan jawapan tidak. Bagi jawapan ya, responden menyatakan bahawa dengan pembentukan bentuk muka bumi yang dicipta oleh Allah adalah untuk manusia mencintai, mencari dan mengkaji sesuatu perkara dengan menggunakan akal mereka untuk mendapatkan kebenaran dan keyakinan yang hakiki untuk ditingkatkan keimanan dalam diri mereka. Selain itu, ahli falsafah juga akan menjadi tunjang utama bagi manusia untuk berhujah kerana pembentukan muka bumi yang menjadikan sesuatu tempat bertukar dan roboh, walhal sebaliknya ia akan memberikan sesuatu yang positif. Pembentukan bentuk muka bumi yang berbeza juga dapat mempengaruhi cara hidup manusia untuk menjalankan aktiviti harian mereka. Contohnya, di kawasan bentuk muka bumi yang berbukit, manusia boleh menjalankan aktiviti pertanian seperti pertanian pokok getah dan juga kayu balak. Manakala di kawasan tanah pamah dan tanah rata pula, manusia boleh menjalankan aktiviti perindustrian dan perkilangan. Ada juga responden yang memberikan contoh ahli falsafah. Contohnya seperti Diogenes, Aristotle, Socrates yang telah mengubah setiap aspek kehidupan manusia seperti politik, ekonomi dan juga kehidupan. Terdapat juga responden yang menyatakan tidak bahawa masyarakat tidak semestinya akan mengikut pendapat atau pandangan ahli falsafah dalam setiap aspek kehidupan ini. Soalan seterusnya, adakah aktiviti yang berlaku disebabkan konsep geosains akan memberi kesan negatif kepada masyarakat? Uraikan. Bagi soalan ini, responden menyatakan ya dan tidak. Bagi jawapannya, responden menyatakan bahawa disebabkan oleh penyelidikan yang dilakukan oleh ahli geologis telah mengubah bentuk muka bumi dan menyebabkan masyarakat menanggung derita. Yang kedua, daripada aktiviti yang dilakukan oleh ahli geologi akan menyebabkan berlakunya hakisan daripada aktiviti galian. Yang ketiga, aktiviti pelombongan ini bukan sahaja dapat memberi kesan positif, namun dapat memberi kesan negatif seperti merosakkan ekosistem air. Bagi jawapan tidak, responden menyatakan bahawa geosains ini adalah subjek yang mengajar tentang batuan dan mineral. Jelaslah bahawa ahli geosains ini memberi manfaat seperti cara untuk mengenal pasti kawasan berisiko tinggi, contohnya di kawasan tanah tinggi yang akan berlakunya tanah runtuh. Dan terdapat juga sesetengah proses geosains akan memberi manfaat kepada manusia di sekeliling kita. Okey, soalan seterusnya, letusan gunung berapi juga memberi kesan positif kepada masyarakat. Jadi, bagaimanakah masyarakat mengaplikasikan dalam aktiviti harian? Responden menyatakan bahawa aktiviti gunung berapi ini akan menyuburkan tanah kerana mempunyai banyak mineral dari letusan gunung berapi. Yang kedua, boleh dijadikan sebagai pusat pelancongan dan penyelidikan kepada ahli sains tentang kejadian gunung berapi.
iaitu sebagai pertanian, contohnya pertanian tanaman padi di Jawa dan tanaman kapas di India. Yang ketiga, cairan gunung berapi apabila sudah kering, debu boleh dijadikan sebagai bahan baja. Yang keempat, masyarakat akan lebih cakna dengan fenomena gunung berapi apabila ia akan berlaku dan akan segera berpindah daripada tempat kejadian. Jelaslah di sini bahawa setiap responden memahami kelebihan proses letupan gunung berapi berpunca daripada penyuburan tanah, iaitu dapat menjalankan aktiviti pertanian dan dapat meningkatkan hasil pertanian di kawasan tersebut. Okey, berdasarkan keputusan soal selidik, terdapat ramai responden yang tidak mengetahui dan tidak memahami tentang subjek geosains ini. Namun, terdapat juga responden yang memahami dan dapat menilai apakah itu subjek geosains ini. Keputusan ini juga telah menunjukkan bahawa setiap masyarakat mempunyai pandangan dan pemikiran yang berbeza terhadap subjek ini.